Ya, salam sejahtera saudara. Selamat Hari Merdeka Sarawak yang ke-60 ya. Kita masih lagi merasakan bahangnya kemerdekaan Sarawak yang ke-60 yang baru saja diraikan pada Sabtu yang lepas, iaitu 22 Julai 2023. Dan dengan itu saudara, semasa dalam Hari Kemerdekaan Sarawak ya, di mana Abang Jo ataupun Premier Sarawak juga dengan rasa bangga memberitahu bahawa Sarawak menuju ke arah sebuah negeri yang berpendapatan tinggi. Ya, namun begitu kita meminta seorang rakan kita dari Parti Muda Sarawak, iaitu Jeff Ringoy, sekali lagi menjadi tetamu kita pada petang ini. Hello Jeff, apa khabar? Halo, apa khabar TV Sarawak? Kita jumpa lagi ya. Ya, jumpa lagi. Baik, saudara Jeff, kita mendengar ucapan daripada Premier Sarawak bahawa Sarawak merupakan sebuah negeri berpendapatan tinggi. So the question di sini adalah persoalannya ialah adakah ia menjurus kepada berpendapatan tinggi untuk negeri ataupun untuk rakyatnya, ya? Jadi apakah komen saudara Jeff? Saya fikir, I think benda ni sangat simple lah. Kalau kita cakap dalam dunia korporat, sesebuah syarikat tu untung beberapa bilion juta, untung lumayan. Kalau the net profit mereka naik 100-200% ke, adakah itu bermakna keuntungan syarikat tu bermakna juga adakah pekerja-pekerja dalam syarikat tu juga kaya? Tidak. Right? So kalau kita we compare lah state negeri kita Sarawak bagaikan sebuah company, rakyat bagaikan pekerja-pekerja dalam syarikat. Walaupun syarikat tu kaya raya, dilisted as 10 syarikat paling terkaya di dunia, tapi pekerja-pekerja masih miskin. Yeah. It's the same thing, right? Kalau kita bandingkan secara company dengan pekerja lah, it's the same thing. So I don't think kita diisytiharkan sebagai negeri yang high income state. It doesn't really reflect anything. Itu sekadar angka yang mungkin diambil oleh mereka untuk liskan negeri-negeri ataupun negara-negara yang boleh dimasukkan lah mungkin dalam kategori itu. Tetapi kalau secara pulatangnya, adakah rakyat di Sarawak ni betul-betul selesa dengan income kita? I don't think so. Yeah. Kalau kita turun ke padang, kita turun ke akar umbi, turun kepada community, kita boleh nampak banyak perniagaan SME, banyak peniaga kecil-kecilan still struggling. Mereka masih bertungkus lumus untuk mencari mata duit, untuk mencari rezeki mereka, and it's not easy. Kerana di market ni, di Sarawak ni, walaupun kita diisytiharkan sebagai negeri ataupun the state with high income, tetapi di downstream ni memang tidak ada duit. Tidak ada duit di downstream sampai banyak orang cakap bisnes semakin teruk. Then how does it this betul-betul tally dengan apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Premier kita ni? It seems like it's not really tally, you know. So apa yang saya cakap, I beg to that. The discussion lah. Sesebuah syarikat yang kaya raya tidak bermakna bahawa pekerja mereka juga kaya. So the same goes to Sarawak and our people lah. Yeah, that's my comment for this. Right. Jadi saudara Jeff, kalau hanya begitu, kalau sekiranya untuk fokus kepada rakyat, jadi apakah yang sepatutnya dilakukan oleh kerajaan pemerintah negeri Sarawak seperti GPS lakukan kepada Sarawak? Adakah sebagai contoh isu-isu yang berada di mahkamah seperti isu tanah harus diselesaikan dan hak rakyat dikembalikan? Bagaimanakah pendapat saudara Jeff? Ya, I saudara pun tahu saya daripada dunia corporate kan. So memang saya suka bandingkan cara handle negara, cara handle state dengan cara handle company. It's the same thing. So back to that, dia is about pengagihan, the distribution of wealth lah. Bagaimana kita mengagihkan semua benefit ataupun kekayaan yang diperolehi sehingga kini. So that's about how are we going to empower our people back. Yalah, I think our Yang Berhormat Premier Abang Johari pun cakap pasal tu. Okay, next step is we want to distribute the wealth back to the people. It's a good thing. It's doing the right thing.
Tetapi bagaimanakah cara pelaksanaan itu? Kita pun tahu it's not the first time Sarawak ni diisytiharkan sebagai wilayah ataupun state yang high income. Walaupun dulu kita tidak diiktiraf secara rasmi di pihak antarabangsa, tetapi pihak GPS, kerajaan GPS memang selalu mewawarkan bahawa kita ada reserve berpuluh bilion, 38 bilion. We have a lot of reserve funding. We are rich. We are not poor. We will not go to bankrupt. Memang telah wawarkan sejak sekian lama. We are a rich state kerana kita ada oil and gas, kita ada natural resources yang lumayan. Tetapi back to that same question, kenapa dulu walaupun kita dah ada kekayaan macam tu, kenapa rakyat masih miskin? Betul. And for now, walaupun kita telah diisytiharkan di peringkat antarabangsa, then how are you going to do that? Because dulu pun tidak mampu buat macam tu. Rakyat tidak dapat merasai ataupun berkongsi rezeki mengenai kekayaan yang diperoleh oleh above the stream, mungkin daripada pihak kerajaan. Banyak orang tak dapat merasai kekayaan tu, tak dapat berkongsi rezeki tu. And for now, macam mana you mau buat? So I think government really need to think about it. Walaupun kita diisytiharkan, jangan dijadikan seperti just like a dream, just like an empty signboard. Empty signboard tu tidak berguna. Yang penting kita betul-betul faham apakah yang diperlukan oleh rakyat kita yang di bawah, yang below the stream. Kan? Seperti mungkin kita bagikan lebih adil dan sama mengenai tenders. Maybe we have a lot of tenders now, or we are rich, we have a lot of projects to be ongoing. Okay lah, kita bagilah tender terbuka. Make sure company biasa yang tak ada kabel pun layak untuk bertanding di dalam tender. Mungkin kita boleh mengurangkan pembaziran dana, pembaziran dana dalam projek-projek yang tidak berguna, seperti projek Gajah Putih yang tidak berguna macam tu. We make sure projek yang kita laksanakan tu betul-betul akan mendatangkan manfaat daripada segi, mungkin daripada segi ekonomi, mungkin daripada segi sosial. So that's the thing lah. Another thing, apa yang kita boleh buat dengan kekayaan yang kita ada ni? Maybe we can empower more people at the rurals. Mungkin pedalaman tu kita boleh fokus dah. Now kita dah high income. High income. Bagaimana kita mau memberikan purata high income yang lebih adil kepada semua. Dan bukannya mungkin ada 5% di Sarawak ni yang terpaling kaya. The rest of 90+% tu miskin. Tidak berguna dan tidak bermaksud apa-apa pun. So what we want is maybe you're rich. Okay, so what's next? Do it properly. The distribution of wealth should be done and should be carried out immediately so that everyone can enjoy the benefit of a high income state. Itu paling penting lah. Ya, baik. Ya, terakhir di sini Saudara Jeff, kalau kita melihat dengan ucapan ini bahawa menuju ke arah high income state, tetapi adakah Saudara Jeff melihat pembangunan yang begitu rancak di negeri Sarawak ataupun pembangunan yang agak slow kalau berbanding dengan kemerdekaan sudah mengecapi selama 60 tahun, tetapi adakah dia tally dengan pembangunan selama kemerdekaan kita 60 tahun dengan kemajuan negeri Sarawak yang sedia ada? Kalau tidak, seperti apa yang dikatakan kemajuan itu untuk semua rakyat dan untuk negeri Sarawak, apakah sebabnya? Mungkin ada ketirisan dalam projek-projek ataupun sebagainya, rasuah dan sebagainya, Jeff? Itulah, I think dah 60 tahun Sarawak merdeka kan, kita pun dah tahu tema dia. So within dah lepas 60 tahun, apa yang kita dapat? Kemajuan tidak boleh diukur daripada segi pembangunan infrastruktur saja. Jalan raya kita ada, shopping mall kita ada banyak, kita ada Vivacity Mall, Aeon Mall, The Spring, banyak shopping mall. Tetapi, where is the spending power? Kalau kita turun ke shopping mall yang besar di Kuching, di Pusing sampai Kuching, sampai ke Kota Samahan, Summer Mall, Aiman Mall, you can see dalam semua shopping mall tu, semua outlet tu memang outlet yang sama. Even though sometimes pagi ni datang ke Spring, mungkin petang ni pergi Vivacity Mall, kamu akan jumpa pengunjung yang sama. The same batch of shoppers. Itulah masalah di Sarawak ni. Right? We have a lot of shopping malls, we have a lot of yang dinampakkan infrastruktur ke pembangunan yang pesat, tetapi our people seems like cannot catch up. So apakah masalahnya?
the problem comes to when you are too focusing on hardware, benda-benda hardware seperti infrastruktur bangunan, shopping mall, semua tu is good thing. Tetapi what about our people? Orang-orang Sarawak tidak dapat catch up the speed of your pembangunan yang pesat ni. Meaning to say, our income doesn't grow according to the rapid speed of the growth of the infrastructure. Tidak tally. Kalau tidak tally, betapa banyak pembangunan yang kamu bikin pun tidak ada orang yang akan mampu pergi enjoy the pembangunan yang dah kita ada sekarang. Seperti akan datang kita ada ART di Kota Samarahan. Dan berapakah persediaan warga-warga di Kota Samarahan ataupun di sekitar Asajaya sedia untuk pakai ART? We don't know. Betul tak? Because we have a lot of pembangunan seperti Astana Baru, a lot of things will be going on very soon because we are a rich state kan. Tetapi bagaimana dengan rakyat Sarawak? Apakah pembangunan terhadap rakyat kita sendiri, the software? Kalau pembangunan rakyat tidak ada, pembangunan community tidak ada, dan rakyat kita tidak grow, in terms of income, or our readiness to face the high income state, apa-apa yang kita bina ni akan disia-siakan saja. Seperti kamu bina satu resort yang high end, 6 star ke, 10 star ke, satu malam RM1,000. Tapi rakyat kita majority 80% tak mampu pergi. So what is the purpose of the high end infrastructure that you are going to build? Or you build ready? What is the purpose? It serves no purpose. Right. Betul. So it's a both way lah. It's a both way. Baik, itulah tadi saudara temu bual bersama dengan saudara Jeff daripada Parti Muda Sarawak. Yang itu Jeff, masa diperuntukkan untuk kita cukup setakat ini dulu, dan kami dari Radio Free Sarawak berbesar hati kerana dapat bersama dengan saudara Jeff sekali lagi di siaran kita untuk memberikan pendapat mengenai the high income state in Sarawak, dan adakah dia betul-betul untuk memberikan pendapat tinggi kepada rakyat Sarawak ataupun tidak. Dan kita harapkan ada pendengar di luar sana juga akan berkongsikan pendapat mereka daripada view mereka juga selepas ini, saudara Jeff. Dan dengan itu terima kasih daripada Radio Free Sarawak. Terima kasih Radio Free Sarawak. Ya, bye. Bye.